Ibu, kau tidak layak untuk menegurku. Ayah, siapa kau untuk memarahi aku? Ibu dan ayah, jangan sesekali tegur aku tanpa kebenaranku. Hadirin dan hadirat sekalian, mungkin ada yang terkejut, mungkin ada juga yang terpinga-pinga, dan mungkin ada juga yang memandang hina terhadap saya dengan perkataan itu. Namun itulah realitinya, realiti yang terjadi pada hari ini. Ditengking, dimaki, dicaci dan dimarahi oleh anak-anak adalah perkara biasa pada hari ini. Fikirkan. Terima kasih kepada pengurusi majlis, panel hakim yang arif lagi berpaksikan keadilan semestinya, penjaga masa yang setia dengan randiknya, serta hadirin hadirat pejuang kemerdekaan sekalian. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, barang siapa yang melakukan kebajikan kepadaku dan derhaka kepada ibu dan bapa, maka aku akan catatkan namanya dalam golongan orang-orang hina. Dan barang siapa yang melakukan kebajikan kepada ibu dan bapa dan derhaka kepadaku, lalu akan kucatatkan namanya dalam golongan orang-orang yang baik." Lihat betapa besarnya ibu dan bapa itu. Sekiranya kita menderhaka terhadap ibu dan bapa, secara tidak langsung kita menderhaka kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini atas satu tajuk, tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab anak terhadap ibu dan bapa. Pidato ini juga saya tujukan khas buat ayah yang tercinta yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Ayah yang kental, ayah yang akan menjadi idola saya sentiasa. Anakku Sazali, dengarlah lagu Anakku Sazali dan cerita Anakku Sazali. Saya pasti hadirin hadirat pernah melihat cerita itu, cerita tentang seorang anak derhaka kepada bapanya. Namun jangan salahkan seorang, Sazali seorang, kerana mungkin Ahmad, mungkin Ali, mungkin Abu yang derhaka kepada ibu dan bapa. Kerana pada hari ini terlalu ramai anak-anak yang derhaka kepada ibu dan bapa mereka. Kerana apa, hadirin hadirat sekalian? Adakah ibu bapa harus dipersalahkan? Tidak. Bagi saya tidak. Kerana apa? Kerana kita adalah manusia, makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Jika kita haiwan, hanya mempunyai akal. Namun kita adalah manusia yang mempunyai akal dan fikiran, boleh membezakan perkara yang baik dan yang buruk, dan belajar sifat kasih sayang semasa kita kecil lagi. Oleh itu kita sebagai anak yang bertanggungjawab, hormati dan sayangilah ibu dan bapa kita sebagaimana ibu dan bapa kita mengasihani dan hormati kita semasa kita kecil. Kerana ingatlah hadirin hadirat sekalian, tidak mungkin saya akan berada di sini tanpa ibu, tidak mungkin saya akan sehat di sini tanpa ayah. Kerana ibulah yang mengandungkan kita, kerana ibulah yang menyusukan kita, dan kerana ibulah yang menjaga kita. Ayah, kerana ayahlah yang memberi nafkah kepada kita, kerana ayahlah yang memberi sesuap nasi kepada kita. Namun mengapa kita mengerdik dan memarahi mereka? Fikirkan. Kita sebagai anak yang bertanggungjawab ke atas ibu dan bapa kita, berbaktilah kepada mereka. Berbakti bukan sekadar menghulurkan wang. Salah konsep itu. Jika kita sekadar menghulurkan wang, amat teruk sekali diri kita. Diri kita, hadirin hadirat sekalian, begitu juga saya. Selagi ibu dan bapa kita masih bernafas, selagi ibu dan bapa kita masih mampu melakukan tapak demi tapak, semasa ibu dan bapa kita masih mampu tersenyum, ziarahilah mereka, jagalah mereka sebagaimana mereka menjaga kita semasa kita kecil. Jangan tercampakkan mereka ke dalam rumah kebajikan orang-orang tua. Itu adalah bejana. Ingatlah anak-anak, sayangilah ibu, hormatilah bapa.
Tanpa mereka, siapalah kita? Jika guru diibaratkan lilin, ibu dan bapa lebih daripada itu. Lagu ayah dan ibu, ayah dan ibu. Maaf, suara saya tidak sedap, namun itu bukan menjadi ukuran. Cuba kita hayati lagu itu. Ungkapan dan diri itu bukan sekadar ungkapan biasa, bukan sekadar ungkapan untuk kita menenangkan diri kita, namun ungkapan untuk kita merenung bersama-sama. Betul, tanpa ibu dan bapa, tidak mungkin kita secara rumah di sini berada di sini. Percayalah, bukan sekadar ibu bapa saja yang bertanggungjawab kepada kita, namun kita sebagai anak juga bertanggungjawab kepada mereka. Persoalannya, tepuk dada, tapi jangan tanya pada nafsu. Kenapa? Kerana nafsu itu dekat dengan syaitan. Tanyalah pada iman, kerana iman itu dekat dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.